Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahmi Ramli. Saya akan membentangkan tajuk persepsi majikan terhadap prestasi pelajar program CJ pembuatan di Kolej Komuniti Kuantan semasa menjalani latihan industri. Baik, sebelum saya pergi jauh, kita akan lihat dahulu kandungan yang terdapat dalam pembentangan ini. Yang pertama sekali adalah pengenalan, tinjauan literature, objektif kajian, kepentingan kajian, metodologi, hasil kajian dan perbincangan, dan kesimpulan. Untuk pengenalan, program CJ Teknologi Pembuatan adalah menyediakan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dalam kejuruteraan mekanikal dan pembuatan. Di sini pelajar akan didedahkan dengan ilmu pengetahuan mengenai lukisan kejuruteraan, reka bentuk produk, pemesanan konvensional, pemesanan berasaskan komputer numerical control (CNC), otomasi industri dan kawalan kualiti kejuruteraan. Untuk program CJ Teknologi Pembuatan, terdapat juga latihan industri yang akan pelajar wajib hadir untuk semester yang keempat, iaitu semester akhir. Dan ia merupakan salah satu syarat yang wajib yang perlu pelajar hadiri untuk sebelum pelajar dianugerahkan CJ Kolej Komuniti daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Tujuan utama latihan industri adalah untuk memberikan pengalaman yang sebenar kepada pelajar untuk melangkah ke alam pekerjaan. Kajian ini juga penting untuk mengetahui kehendak industri terhadap pelajar CJ Teknologi Pembuatan agar dapat memenuhi kehendak pasaran kerja. Walau bagaimanapun, hasil dapatan kajian dari persepsi majikan di latihan industri boleh dijadikan sebagai garis panduan kepada pihak kolej dan juga pelajar untuk pergi ke latihan industri yang sebenarnya. Sebelum kita pergi jauh, kita buat tinjauan literature yang berkaitan dengan kajian ini. Menurut Maisarah pada tahun 2009, dia menyatakan bahawa latihan industri adalah salah satu cara penyediaan kepada pelajar bagi mendapatkan pendedahan kepada kehidupan yang sebenar bekerja, dan ia juga merapatkan jurang antara teori dan juga amalan. Zaini Embong juga berkata, para graduan harus mempunyai pengetahuan yang relevan dan terkini, pengalaman praktikal, kemahiran insaniah serta sikap yang positif untuk melengkapkan diri sebelum berdepan dengan cabaran dunia kerjaya sebenar. Menurut Zoa pada tahun 2004, program latihan industri dapat bertindak sebagai mekanisme yang berkesan untuk menjalin hubungan yang baik antara institut pengajian tinggi dan industri ke arah pembangunan sistem pendidikan yang lebih efektif. Dan terakhir sekali, menurut Lim Kong Chiu pada tahun 2010, latihan industri mampu menawarkan peluang untuk mengaplikasikan pengetahuan kemahiran, menguji teori dan akhirnya mengubah suai kefahaman pelajar-pelajar ini semua. Kini terdapat dua objektif kajian. Yang pertama adalah untuk menilai tahap prestasi, sikap atau personaliti pelajar. Dan yang kedua adalah untuk menilai tahap prestasi kemahiran pelajar. Seterusnya, kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini dapat dilihat daripada tiga perspektif, iaitu pengurusan kolej, tenaga pengajar dan juga pelajar itu sendiri. Bagi pihak pengurusan, kajian ini dapat mengenal pasti maklum balas majikan terhadap pelajar teknologi pembuatan di Kolej Komuniti Kuantan yang sedang menjalani latihan industri. Daripada perspektif tenaga pengajar, mereka dapat merancang aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang bersesuaian dengan keperluan kehendak pasaran industri. Ianya boleh juga dijadikan sebagai rujukan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan program CJ Mekanikal Pembuatan.
Dan akhir sekali, kepentingan kajian daripada perspektif pelajar. Daripada hasil kajian boleh dijadikan panduan dalam menyiapkan diri untuk latihan industri. Jika kelemahan pelajar dapat diatasi, maka ianya akan memberi nilai tambah kepada pelajar mekanikal pembuatan untuk menghadapi pekerjaan yang sebenar kelak. Seterusnya ialah metodologi kajian. Daripada sampel kajian, sampel kajian yang dipilih adalah majikan yang mengambil pelajar mekanik pembuatan yang menjalani latihan industri bagi tahun 2020. Bilangan pelajar adalah seramai 17 orang. Dengan ini, jumlah maklum balas responden iaitu pihak majikan yang diperolehi adalah berdasarkan jumlah pelajar yang sedang menjalani latihan industri iaitu sebanyak 17 responden. Kaedah persepelan yang digunakan adalah mewakili semua populasi. Seterusnya adalah instrumen kajian. Untuk mengumpul data bagi mengetahui persepsi industri terhadap pelajar yang menjalani latihan industri, kaedah soal selidik telah dipilih. Jadi soal selidik instrumen ini mengandungi bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi 6 item yang digunakan untuk meninjau persepsi majikan terhadap pelajar daripada aspek sikap dan personaliti. Manakala bahagian B terdapat 8 item yang digunakan untuk meninjau persepsi majikan terhadap prestasi pelajar dari segi kemahiran semasa menjalani latihan industri. Skala Likert telah digunakan dalam kajian ini. Untuk proses pengumpulan data yang diperolehi melalui borang soal selidik telah dilampirkan bersama borang selian semasa latihan industri. Borang ini telah diisi oleh pihak industri iaitu semasa pegawai penyelia pergi melawat pelajar-pelajar semasa mereka menjalani latihan industri. Kemudian pensyarah penyelia tersebut akan mengumpul borang tersebut pada hari tersebut. Data yang diperolehi adalah secara kuantitatif. Untuk kaedah analisis data daripada soal selidik telah dianalisis menggunakan perisian SPSS. Dan data yang dikeluarkan daripada SPSS adalah dalam bentuk peratusan dan juga min. Tafsiran, skor, min dan kajian adalah seperti dalam jadual di bawah. Amat lemah, memuaskan, baik dan amat baik. Skor min kita boleh tengok 1.0 hingga 1.8, 1.8 hingga 2.6, 2.6 3.4, 3.4 1 hingga 4.2, 4.21 dan hingga 5.0. Itu adalah yang amat terbaik. Hasil kajian dan perbincangan untuk peratus prestasi pelajar dari aspek sikap dan personaliti, kita boleh tengok di sini, boleh bekerja dalam satu kumpulan dan juga kehadiran pelajar semasa menjalani latihan industri merupakan peratusan yang paling tinggi, 95.3. Diikuti dengan pelajar ni boleh menyesuaikan diri dengan kaki tangan syarikat, 94.1%. Pelajar ini bersedia untuk menerima tugasan yang diberi, 92.9%. Kemudian sentiasa mematuhi arahan semasa menjalani latihan industri, 91.8%. Dan paling rendah, 85.9%, pelajar boleh melaksanakan tugasan dalam masa yang ditetapkan. Jadi bagi saya, overall keseluruhan adalah amat baik kerana peratusan adalah dalam lingkungan 90 ke atas. Kita masih lagi dalam hasil kajian dan perbincangan. Kali ini peratus pelajar dinilai dari segi kemahiran semasa menjalani latihan industri. Kita tengok paling tinggi, pelajar mengamalkan aspek keselamatan dalam menjalankan tugas. Yang kedua, iaitu 88.2. Yang kedua, ketekunan dan minat terhadap tugas yang diberikan, 87.1%. Sama dengan berusaha meningkatkan kemahiran dan pengetahuan. Dan yang ketiga, mempunyai data kreativiti dalam menyelesaikan masalah tugas,
sama dengan hasil kerja menepati tahap yang ditetapkan oleh syarikat 83.5%. Keempat, boleh menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kerja 82.4%. Kelima, pelajar boleh bekerja sendiri dengan pengawasan yang minimum. Dan yang terakhir sekali, keenam, kemahiran dan pengetahuan asas dalam bidang tugas 77.6%. Keseluruhan daripada keseluruhan ini, pelajar didapati merangkumi masih berada dalam tahap lingkungan 80% ke atas. Bagi saya ini adalah masih lagi baik sekali. Dan akhir sekali adalah kesimpulan dan cadangan. Berdasarkan hasil kajian yang diperolehi daripada majikan, mereka amat berpuas hati dengan prestasi pelajar mekanikal pembuatan yang sedang menjalani latihan industri, iaitu daripada semua aspek yang dikaji. Namun begitu, terdapat penambahbaikan perlu dibuat bagi meningkatkan lagi aspek nilai tambah pelajar. Majikan juga mencadangkan agar pelajar dititik beratkan dalam pengetahuan asas dalam bekerja. Dengan ini, penyelidik mencadangkan agar pelajar perlu diberi pengukuhan dalam pembelajaran dan pengajaran bagi modul teknologi workshop. Teknologi workshop bagi saya adalah subjek yang asas sekali untuk mengenal peralatan dan juga keselamatan. Selain itu, pelajar juga diberi nilai tambah kemahiran agar mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Okey, itu saja daripada saya. Saya mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk membentangkan penyelidikan saya ini. Assalamualaikum.